Malaysia hari ini kita lihat banyak kerosakan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Kerosakan itu berlaku di darat dan lautan dan telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam seperti banjir kilat, tanah runtuh, kepupusan sumber biodiversiti dan sebagainya. Seterusnya, penyahutanan yang berlaku tanpa dikawal akan menyebabkan bukan sahaja kehilangan kolam penyimpanan karbon, tetapi turut menyebabkan kehilangan habitat hidupan liar, biodiversiti dan memberi ancaman kepada hidupan haiwan. Pencerobohan hutan dan tanah reserve, kes jenayah hidupan liar dan konflik hidupan liar yang sering berlaku menjadi ancaman kepada kelestarian biodiversiti negara, khususnya negara Malaysia. Isu penerokaan hutan di Malaysia, yaitu pemotongan bukit untuk pembangunan. Hal ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan meningkatkan suhu di kawasan-kawasan bandar. Penebangan hutan dan tarahan tanah di kawasan pembinaan jalan raya menyebabkan peningkatan suhu dan juga menyebabkan tanah runtuh. Seterusnya ialah aktiviti pembalakan haram dan penerokaan untuk kepentingan sendiri. Pembalakan haram ini adalah aktiviti yang mampu menyumbang kepada terjadinya bencana alam, dan pembalakan yang tidak terkawal akan menjadikan bumi gondol dan terdedah kepada hakisan. Oleh sebab itu, bahan yang terhakis akan dibawa dan dimendapkan di dasar sungai dan menyebabkan sungai tersebut cetek. Seterusnya kita lihat kepada kesan berlakunya penerokan hutan di Malaysia. Pertama adalah kepupusan flora dan fauna, di mana kepupusan flora dan fauna boleh berlaku akibat penerokaan hutan tebal apabila kayu balak diambil dari hutan tebal. Yang kedua adalah tanah runtuh dan juga banjir kilat boleh berlaku, di mana apabila hutan tebal diterokai dan pokok-pokok ditebang dan pembotakan bukit berlaku, boleh menyebabkan tanah tergelincir kerana tiada sokongan tanah dari segi akar-akar pokok, dan boleh menyebabkan juga tanah runtuh berlaku secara besar-besaran. Seterusnya adalah peningkatan haba, di mana apabila hutan tebal diterokai ataupun ditebang, maka bumi akan menjadi sangat panas kerana kekurangan oksigen, kerana hutan tebal merupakan sumber oksigen utama di bumi juga. Akhir sekali, boleh berlakunya pembalakan secara haram. Seperti yang kita tahu, pembalakan secara haram ini boleh berlaku apabila penerokan hutan Malaysia yang dijadikan sebagai hutan simpan sepatutnya dijaga, tetapi diceroboh untuk melakukan aktiviti pembalakan yang secara haram dilakukan. Cara mengatasi isu-isu yang berlaku di hutan. Yang pertama adalah pendidikan alam sekitar. Pendidikan adalah jalan terbaik bagi menyelesaikan masalah pengawalan degradasi alam sekitar. Pendidikan merupakan elemen penting dalam mewujudkan kesedaran pengetahuan dan sikap terhadap alam sekitar. Seterusnya adalah mengadakan program dan kempen kesedaran alam sekitar. Kempen kesedaran menjaga dan memelihara alam sekitar dilaksanakan dari masa ke semasa. Dan yang terakhir, menambah pasukan penguat kuasa di hutan. Pasukan penguat kuasa terutama ranger hutan harus ditambah jumlahnya. Kawasan hutan yang terlalu kecil agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil bilangannya. Proses pembangunan negara adalah penting, namun ia perlu dilakukan secara bijaksana tanpa memusnahkan hutan yang amat berharga. Justru pembangunan yang keterlaluan sehingga mengorbankan hutan wajar dihentikan sejajar dengan matlamat kerajaan untuk memastikan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dikekalkan sebagai kawasan berhutan. Orang awam perlu secara sukarela menjadi mata dan telinga bagi memantau kegiatan pencerobohan hutan secara haram di negara ini demi kesejahteraan alam dan masyarakat keseluruhannya.